fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula hari ini. Pelanjutan PKPB di Sarawak berdasarkan penilaian di lapangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah Isnin 19 April 2021 bersama saya Norlela Muhammad Noor dan rakan juru bahasa isyarat Hafidah Awaluddin. Terus bersama kami untuk liputan berita dari seluruh negara. Baiklah saudara, lintas langsung hari ini kami mulakan dengan Sarawak bersama Bumawin yang akan membawakan laporan mengenai langkah pelanjutan PKPB fasa kedua. Seterusnya kita ke Sabah bersama Konstantin Palawan yang akan menumpukan laporan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan akhir sekali kita ke Selangor bersama Samsia Samsi yang akan membawakan mengenai usaha memperkasa ekonomi wanita B40. Terus setia bersama Berita Wilayah. Negeri termasuk wilayah Persekutuan Labuan memulakan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK hari ini. Menteri Penyelaras PIK Khairi Jamaluddin berkata untuk sepanjang hari ini 9,916 individu bakal menerima suntikan vaksin. Mereka terdiri daripada warga emas, orang kurang upaya OKU dan golongan berisiko tinggi yang memiliki sejarah penyakit kronik. Selain Labuan, negeri terlibat adalah Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perlis, Terengganu, Sabah dan Sarawak. 30 pusat pemberian vaksin PPV tambahan bukan kesihatan turut dibuka. Dewan 2020 di Perlis mencatatkan kumpulan terbesar divaksinasi iaitu 924 orang. Sehingga akhir bulan April kita akan memberi janji temu kepada golongan tersebut. Setakat hari ini jangkaan kita 110,000 tetapi ini akan meningkat berdasarkan kepada bekalan vaksin yang bakal kita terima. Beliau memaklumkannya pada sidang media di Putrajaya. Setakat ini 1.43 juta warga emas sudah mendaftar untuk mendapatkan vaksin. 136,798 OKU, manakala individu berisiko tinggi pula mencecah 2 juta orang. Jumlah itu dijangka meningkat sebaik bekalan vaksin tambahan diterima, selain program kesedaran dan galakan pendaftaran vaksin dilaksana secara berterusan kementerian berkaitan. Dalam pada itu, pasangan suami isteri yang layak menerima vaksin COVID-19 pada fasa kedua ini boleh memohon untuk mendapatkan vaksin pada tarikh, waktu dan lokasi yang sama. Permohonan kemas kini janji temu boleh dibuat menerusi talian 1800 888 828. Mereka boleh memanggil hotline kita untuk memohon supaya janji temu bagi suami dan isteri dalam fasa 2 ataupun tanggungan dengan individu yang lain yang layak untuk terima pada fasa 2 diberikan pada tarikh dan masa yang sama untuk memudahkan mereka pergi ke pusat pemberian vaksinasi. Di Pulau Pinang, seramai 2,024 individu akan menerima vaksin hari ini melibatkan 5 pusat pemberian vaksin PPV seluruh negeri.
Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Pulau Pinang, Dato' Dr. Asmayani Khalib, pemberian vaksin fasa kedua hari ini dijalankan serentak di semua PPV. Penerima hari ini juga termasuk 411 warga emas dan orang kurang upaya OKU di PPV Kompleks Masyarakat Penyayang. Ni tua-tua kena ambil injection sebab kita dah berumur, kita tak ada tahanan yang kuat. Jadi kita kena ambil cucuk ni lah untuk diri kita sendiri. Semua datang lagi, jangan takut. Tadi vaksin okey kah? Okey. Tak ada rasa apa ni tak ada? Tak ada rasa apa. Kena sebagai anak, kita kena motivasilah, cakapkan mereka yang ada surat yang ada berita tu kadang-kadang tidak benar. Yang paling penting kita kena dengar nasihat dari Kementerian Kesihatan yang pasti membuat kita sihatlah. Di Kedah, seramai 1,577 orang bakal menerima vaksin di daerah Kota Star untuk 4 hari pertama fasa kedua ini. Pengerusi Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF daerah yang juga pegawai daerah Kota Star, Datuk Asri Reda Abdul Rahman berkata, terdapat 4 PPV di daerah berkenaan untuk fasa kedua. Salah satunya PPV Stadium Tertutup Sultan Abdul Halim Al-Usta. Biasalah, macam-macam cucuk ambil darah ya. Tak takut. Sebab? Ya. Sebab ada cucuk? Tak ada cucuk. Tak takut lah? Tak takut dah lah. InsyaAllah lah kan? InsyaAllah lah. Kalau anak-anak nak balik mai pun tak apa lah. Cucuk lah. Rasa macam mana? Bagus. Tak rasa sakit. Semua baik. Setakat ini 30% penduduk Al-Usta berusia 18 tahun dan ke atas telah mendaftar bagi menerima vaksin. Di Perlis, 903 orang dijangka menerima suntikan vaksin jenis Pfizer-BioNTech hari ini. Ya, saya ada. Ya, itu hypertension, heart case pun ada sikit, dan kolesterol, dan lemak dalam darah. Ya. Tak ada rasa apa-apa. Bagi saya tak ada apa lah. Tak ada apa masalah kan. So, umur saya pun dah 73 tahun lah. Tadi tak ada masalah apa. Masih aktif lagi lah. Tak ada. Tak ada apa lagi. Jangan bimbang. Elok terima suntikan. Kita dengar kata-kata luar yang mengatakan ada kesan yang tak baik selepas suntikan ini. Tapi ikut saya ni tidak ada apa-apa semua. Orang-orang yang duk berasa takut-takut, tak payah takutlah. Ini untuk kesihatan kita. Ya. Jadi kita tengok dekat hari ni kawan-kawan kecil ada tak yang mana yang rasa pening-pening ke apa-apa ada daripada beritahu tak? Tak ada. Semua okey, semua happy. Okey semua. Duk tunggu nak dapat surat untuk vaksin yang kedua. Bagi fasa kedua ini, Perlis mendapat kuota sebanyak 80,000 orang. Bagaimanapun, hanya satu pusat suntikan dibuka sepanjang bulan Ramadan ini. Sehubungan itu, JKN Perlis sedang merancang untuk membuka satu lagi pusat vaksinasi di daerah Padang Besar selepas Hari Raya Aidilfitri. Di Terengganu, Exco Negeri Dr. Alias Razak berkata pihaknya menyasarkan seramai 258,000 penerima akan divaksin sehingga Ogos ini. Untuk itu, kempen dan pendaftaran dilakukan dari rumah ke rumah bagi memudahkan penduduk. 3 PPV awam dibuka iaitu di Pusat Sains dan Kreativiti Kuala Terengganu, Dewan Datuk Seri Amar Diraja Kemaman dan Dewan Serbaguna Sungai Tarum Setiu. Hari ini saya cocok vaksin yang pertama. Saya kalau boleh saya suka orang yang berumur warga emas yang lebih daripada 80 lebih baik mari cocok sebab bagi saya tak ada apa-apa kesan daripada selamat. Saya galakkan semua orang, especially orang tua yang sakit-sakit,
mesti dapat vaccination ni. Masalah Saya tak takut. Walaupun saya ada penyakit kencing manis semua, tapi okey, mesti dapat vaccination ni. Mesti semua kena ambil vaksin. Hanya orang yang ada penyakit-penyakit yang tidak boleh ambil tak apa. Lain pada tu semua terpaksa kena ambil untuk menahan penyakit ini merebak. Di Labuan, kira-kira 500 individu golongan sasar bakal menerima vaksin menerusi peak fasa kedua hari ini. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Bohari berkata ia meliputi 4 lokasi PPV iaitu Klinik Kesihatan Membedai, Rumah Sakit Angkatan Tentera, Hospital Labuan dan Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Beliau ditemui di PPV Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Pemberian vaksin ini melibatkan golongan berisiko selain petugas-petugas barisan hadapan dan para pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita perlukan keyakinan kita sendiri dan juga keyakinan murid-murid terhadap perkhidmatan yang kita beri. Jadi vaksin ini memberi satu pelindungan dan seterusnya memberi kesan yang baiklah kepada perkhidmatan kita sebagai pendidik. Kira-kira 13 juta ringgit wang zakat diperuntuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi mengimarahkan Ramadan Al-Mubarak tahun ini. 9.3 juta daripadanya diperuntukkan bagi program Ihya Ramadan dan 2.1 juta ringgit menerusi program Dapur Hitam. Pengarah Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata, ia meliputi bantuan bagi pengimarahan rumah ibadah pada Ramadan, pembaikan kecil dan penyaluran bantuan kepada Korea. Manakala ada satu lagi imbuhan kepada jawatankuasa Karyah Masjid dan juga surau Jumaat, di mana setiap masjid dan surau Jumaat akan diberikan imbuhan 7,500 untuk dikongsi bersama dengan jawatankuasa Karyah. Ini sebagai bukti bahawa Jawi dan Mawib sentiasa menghargai jasa, sumbangan, khidmat bakti yang diberikan. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian sumbangan kepada asnaf dan program Dapur Hitam Ramadan. 100 asnaf fakir terdiri komuniti Kampung Sungai Lada menerima wang tunai, barangan dapur serta agihan makanan termasuk Dapur Hitam. Jelajah Ramadan RTM 2021 yang membawa tema Sucinya Ramadan telah memasuki laluan kedua hari ini. Jelajah menyantuni penduduk perkampungan orang asli bertempat di Kampung Orang Asli Bukit Kepung Port Dickson. Untuk perkembangannya terus bersama-sama wartawan Nur Syikin Harun. Silakan Syikin. Baik, terima kasih. Negeri FM hari ini tidak ketinggalan dalam menjayakan program Jelajah Ramadan edisi yang ke-9 dan saya kini berada di perkampungan orang asli Bukit Kepung Port Dickson yang merupakan lokasi bagi Jelajah Ramadan peringkat Negeri 9. Dan bagi mengetahui pengisiannya bersama-sama saya ialah Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri 9 Tuan Haji Wan Arifin Wan Hussein. Baik Tuan Haji, boleh Tuan Haji kongsikan berapa ramai masyarakat kampung orang asli di Santuni di perkampungan ini? Assalamualaikum. Di penempatan orang asli kampung Bukit Kepung ini, kita sebenarnya menyantuni 300 penduduk daripada 3 kampung orang asli, iaitu Kampung Orang Asli Sungala, Kampung Orang Asli Palembang dan Kampung Orang Asli Bukit Kepung sendiri. Jadi 300 penduduk kita santuni dan beraktiviti bertempat di Kampung Orang Asli Bukit Kepung ini. Dan petang nanti kita akan menyantuni juga asnaf setempat, lebih kurang 51 orang akan disantuni yang terdiri pada asnaf-asnaf itu tadi. Baik Tuan Haji, pastinya Negeri FM tidak bersendian bagi menjayakan program Jelajah Ramadan ini dan boleh Tuan Haji kongsikan agensi lain yang turut bekerjasama untuk menjayakan program ini? Alhamdulillah juga setiap aktiviti yang Negeri FM laksanakan, kita ada rakan-rakan strategik kita yang turut bersama kita menyumbang dan juga menyumbang.
yang terdiri daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan sendiri, Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan sendiri, dan tidak lupa Ekonsif Negeri Sembilan ini, dan juga Jabatan Haiwan Orang Asli Negeri Sembilan, di samping beberapa NGO yang turut serta menjayakan program Jelajah Ramadan kita pada edisi tahun 2021 ini. Terima kasih banyak Tuan Haji. Baik, saya juga kini bersama dengan salah seorang penduduk di perkampungan orang asli Bukit Kepong ini, iaitu Puan Linda Yu. Apa khabar Puan? Baik. Baik Puan, ini adalah pertama kali kunjungan Negeri FM ke perkampungan orang asli Bukit Kepong menerusi program Jelajah Ramadan. Jadi mewakili penduduk kampung, bagaimana dengan penerimaannya? Bagi saya, penduduk kampung orang asli Bukit Kepong yang Muslim lah, penerimaan RTM datang di sini sebagai Jelajah Ramadan di bulan puasa ni amat mengalu-alu atau seteruja lah sebagai penduduk kampung kan. Ya, sebab RTM yang datang nak di musim COVID ni dengan keadaan yang berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Bagi saya, masyarakat orang asli di sini, penerimaan dia memang amat mengalu-alukan lah. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Puan. Baik, sekian dahulu langsung dari perkampungan orang asli Bukit Kepong, Port Dickson bagi Jelajah Ramadan 2021. Sucinya Ramadan, kembali ke Angkasa Puri. Baik Syikin, terima kasih. Baiklah saudara, sebelum kita ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Sharifah Farida Said Mahbar. Silakan Sharifah. Assalamualaikum, salam hormat bersama Met Malaysia seperti biasa untuk informasi terkini keadaan cuaca. Baiklah, kita teruskan dengan melihat kepada laporan berkenaan dengan taufan Suriki yang ketika ini sedang berada di kedudukan kawasan timur perairan Filipina dengan pergerakan ke arah utara barat laut, dan keadaan ini semakin menjauhi kawasan perairan negara kita, dan buat masa ini tiada kesan signifikan terhadap keadaan cuaca di perairan Malaysia. Seterusnya kita lihat kepada paparan radar terkini dimulakan dengan Semenanjung. Diperhatikan hujan dan ribut petir yang berlaku sejak awal petang tadi masih lagi berterusan ketika ini, terutamanya untuk kawasan di utara termasuklah negeri Perak, begitu juga dengan Kelantan sehingga ke Terengganu, juga kawasan pedalaman Pahang dan juga kawasan timur negeri Johor. Dijangkakan keadaan cuaca ini boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti, terutamanya untuk kawasan di sekitar negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga utara, dan kawasan untuk Kelantan dan Terengganu. Dan lokasi berlaku ribut petir boleh menyebabkan kelajuan angin sehingga mencecah 50 km sejam dan juga ketampakan boleh jatuh merosot di bawah 4 km. Dinasihatkan terutamanya untuk peniaga dan juga pengunjung ke Bazar Ramadan untuk berhati-hati kepada sebarang kemungkinan keadaan cuaca yang berlaku, dan juga untuk para pemandu yang sedang pulang ke rumah daripada tempat kerja masing-masing. Dan seterusnya untuk Sabah dan Sarawak, keadaan lembap juga sedang berlaku terutamanya untuk negeri Sarawak di bahagian barat dan juga tengah serta pedalaman negeri berkenaan juga dijangka sehingga ke awal malam nanti. Untuk kawasan di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan sebaliknya berlaku di mana kurang hujan untuk hari ini berikutan kurang kelembapan, yang mana kelembapan lebih tertumpu di kawasan Taufan Suriki tadi. Dan sekian saja buat masa ini laporan kami di Met Malaysia. Saya Sharifah. Terus ikuti kami di laman media sosial seperti di Facebook, Instagram dan juga Twitter @MetMalaysia. Seterusnya kita ke ramalan cuaca untuk bandar-bandar utama seluruh Malaysia.
melintas langsung negeri-negeri. Pelanjutan PKPB sehingga 26 April dibuat selepas penilaian di lapangan dan lebih 900 individu terima vaksin COVID-19 untuk fasa kedua. Itu antara laporan dari Bumi Kenyalang. Laporan penuh kita bersama Bumawin. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nolela. Salam sejahtera dan salam hormat. Keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 13 sehingga 26 April ini dibuat setelah melakukan penilaian di lapangan selain mengambil kira peningkatan kes COVID-19 di Sarawak. Dalam sidang media kemaskini prosedur operasi standard COVID-19 di Kuching, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, walaupun perbahasan untuk mengenakan PKP di Sarawak hangat diperdebatkan, namun beliau berharap rakyat harus yakin dengan keputusan JPBN. 70 Jelas Ketua Menteri, sekiranya PKP dilaksanakan, ia akan membebankan banyak sektor dan industri termasuk lebih ramai yang hilang pekerjaan serta kesan teruk kepada tenaga kerja yang menjejaskan ekonomi negeri. Perbahasan mengenakan MCO PKP berbanding CMCO iaitu PKPB semakin hangat akhir-akhir ini. Dan saya meyakinkan anda bahawa SDMC telah membuat penilaiannya di lapangan dan telah menjelaskan bahawa sepanjang pengalaman mereka dengan PKP di Sibu, mereka mengalami kesukaran dari segi penguatkuasaan. Walau bagaimanapun, Datuk Petinggi Abang Johari menggariskan beberapa prosedur operasi standard untuk PKPB yang perlu dipatuhi, iaitu PKP diperketatkan terus dilaksanakan di kawasan yang mempunyai jangkitan COVID-19 tinggi. Seterusnya, kawalan perjalanan rentas daerah juga diperketatkan, iaitu hanya perkhidmatan penting dibenarkan melintasi zon berkuat kuasa hari ini dengan kebenaran polis. Kerajaan negeri juga memutuskan untuk meneruskan jejak uji, kuarantin dan isolasi apabila terdapatnya kes positif dan mengekalkan tempoh kuarantin 14 hari bagi yang memasuki Sarawak untuk mengelakkan lebih banyak kes import COVID-19. Baik, dalam perkembangan sama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng turut mengumumkan bahawa sekolah-sekolah di zon merah di negeri ini diarahkan tutup sementara. Penutupan sementara selama 14 hari berkuat kuasa esok ekoran kes jangkitan di sekolah yang membimbangkan. Mulai esoklah di kawasan merah. Semua sekolah. Kena kita nampak ada jangkitan di kawasan sekolah yang boleh jangkit kepada ibu bapa atau ibu bapa yang menjangkit kepada anak sekolah. Ada pula guru yang menjangkit anak sekolah. Dan di kawasan yang merah ini, demi kesihatan anak dan juga masyarakat, Kerajaan Sarawak telah memutuskan untuk menutup semua sekolah di kawasan merah. Sementara itu, bagi premis makanan di zon merah yang sebelum ini dibenarkan beroperasi sehingga pukul 12.30 malam, juga diarahkan tutup operasi pada pukul 10 malam serta merta. Datuk Petinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam sidang media kemaskini prosedur operasi standard COVID-19 di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Stadium tertutup Sibu dijadikan pusat pemberian vaksin PPV bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua di negeri ini. Untuk perkembangan di sana, kita bersama Medalina Jawai Steven. Silakan Medalina. Terima kasih rakan di studio RTM Kuching. Baiklah, saya kini berada di stadium tertutup Sibu. Bermulalah fasa kedua bagi program pemvaksinan COVID-19 di bahagian Sibu pada hari ini. Dan ketika ini bersama saya ialah Dr. Deborah Pikngadan, Pegawai Kesihatan Keluarga Bahagian yang juga merangkap penyelaras program vaksinasi bahagian Sibu. Selamat petang, salam sejahtera Doktor. Selamat petang. Baik, Doktor, boleh perincikan sepanjang program yang berlangsung dari pagi tadi?
Baiklah, pada hari ini 19 hari bulan kita telah memulakan fasa kedua kita di bahagian Sibu dengan pembukaan pusat vaksinasi iaitu di Sibu Indoor Stadium yang merupakan yang terulungnya lah untuk bahagian Sibu, di mana kita menerima 775 penerima vaksin yang telah dinotifikasi melalui MySejahtera, tapi yang kita akan beri pada hari ini adalah 924 vaksin yang kita akan memberi. Baik doktor, siapakah penerima vaksin pada hari ini dan kategori manakah yang akan menerima vaksin pada hari ini? Okey, bagi kategori untuk hari ini mereka merupakan fasa kedua, iaitu mereka yang berumur 75 tahun ke atas, dan mereka juga terdiri daripada mereka yang sihat dan juga mempunyai comorbidity, iaitu mempunyai penyakit-penyakit kronik. Juga termasuk dalam penerima vaksin pada hari ini adalah terdiri daripada mereka yang frontliners, iaitu KKM dan juga non-KKM frontliners. Dan juga vaksin yang digunakan pada hari ini adalah jenis Pfizer. Jadi kapasiti untuk hari ini adalah 1,600 sebenarnya ya, yang boleh menerima, tetapi yang jumlahnya 924 sahaja yang akan menerima vaksin hari ini. Baik doktor, untuk bilakah program seumpama ini akan dijadualkan semula di bahagian Sibu? Baiklah, untuk program hari ini ia adalah untuk sehari sahaja, dan jadual yang akan dijadualkan kita menunggu arahan seterusnya daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk fasa yang seterusnya. Baik, terima kasih doktor atas perkongsian itu tadi. Terima kasih. Baik, sekian saja laporan saya dari Stadium Tertutup Sibu. Madalina Jawai Steven, Berita RTM kembali bersama rakan studio di RTM Kuching. Baik, terima kasih Madalina. Dalam perkembangan sama, lebih 900 individu di Sibu disenarai menerima vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua hari ini. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai mendedahkan daripada jumlah itu kira-kira 800 individu melibatkan warga emas, manakala selebihnya adalah petugas barisan hadapan yang belum menerima suntikan vaksin pada fasa pertama. The most important is actually, of course, this involve elderly, okay, involve warga emas. The process is a bit slow, as you know, and so, but more importantly that we are careful because of any adverse events happen. Okay, we do not know, but we are all ready for that. We have a corner for emergency, and then we have a doctors around. We also have an ambulance around. Dr. Anwar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Nangka ditemui pemberita selepas merasmikan pusat pemberian vaksin di Stadium Tertutup Sibu. Setakat ini lebih 200,000 individu atau hampir 80% penduduk di daerah Sibu layak menerima suntikan vaksin telah berdaftar. Tiada sebarang pergerakan mahupun aktiviti berlaku di Taman Mesra Bako selepas Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan susulan peningkatan kes positif COVID-19. Tinjauan RTM di kawasan tersebut hari ini mendapati suasana sunyi di kampung berkenaan apabila semua penduduk diarah berkurung dalam rumah masing-masing. Pihak berkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia melakukan kawalan ketat di semua pintu keluar masuk bagi memastikan tiada penduduk dan orang luar meloloskan diri dari kawasan kuarantin. Semalam, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak mengumumkan pelaksanaan PKPD di 4 kawasan melibatkan daerah Sarike, Pakan dan Kuching. PKPD di Sarike melibatkan 2 rumah panjang iaitu Rumah Tang di Teluk Batu Bintangor dan Rumah Naning di Sungai Baji, kedua-duanya bermula 16 hingga 29 April. Sementara itu, PKPD di Rumah Juni di Ulu Pandanum, Pakan bermula Sabtu lepas hingga 30 April. Manakala PKPD Taman Mesra Bako di Kuching bermula semalam hingga 1 Mei. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Baik, terima kasih Bu Mawin dari Sarawak. Baiklah, seterusnya kita ke Sabah pula yang turut menumpukan program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua. Perinciannya langsung bersama Konstantin Pahlawan. Silakan Konstantin.
Terima kasih Nolela dan salam sejahtera. Sabah menyasarkan seramai 268,000 penerima vaksin bagi fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri yang bermula hari ini sehingga Ogos depan. Pemberian vaksin fasa kedua membabitkan warga emas berumur 60 tahun ke atas, orang kurang upaya serta individu berisiko tinggi yang mempunyai penyakit kronik. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyatakan perkara itu sempena pelancaran fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri di Dewan Serbaguna Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu. Beliau diwakili Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahelmi Yahya. Menurut Datuk Haji Ji, seramai 42,115 orang di negeri ini telah melengkapkan pengambilan vaksin COVID-19 setakat 17 April lalu. Manakala 50,780 orang sudah menerima suntikan dos pertama, termasuk 42,117 petugas barisan hadapan terdiri anggota Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, bukan KKM dan kaki tangan bukan kesihatan. Ia merupakan pencapaian 100% bagi sasaran fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri untuk barisan hadapan Sabah. Sementara itu bercakap dalam sidang media selepas majlis berkenaan, Insinyur Syahelmi Yahya menyifatkan jumlah pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Sabah masih berada pada tahap rendah. Justru beliau mengajak rakyat menyokong program tersebut yang kini memasuki fasa kedua bagi memastikan sasaran imuniti kelompok dapat dijayakan. Sebagaimana yang telah kita maklum bahawa jumlah pendaftaran di negeri Sabah setakat ini masih dalam kadar yang agak rendah. Setakat 17 April dimaklumkan bahawa seramai 426,934 orang yang sudah mendaftar. Syahelmi juga berkata Jawatankuasa Bertindak COVID-19 Negeri Sabah turut bekerjasama dengan pemimpin akar umbi, agensi kerajaan dan pejabat-pejabat daerah bagi proses pendaftaran vaksin secara manual khususnya di kawasan yang mengalami masalah akses internet. Dalam pada itu, beliau berkata seramai 6 petugas kesihatan di Sabah yang telah selesai menjalani proses vaksinasi dikesan dijangkiti COVID-19. Namun, jangkitan itu antara lain disebabkan kontak rapat serta ada yang dikesan positif selepas kurang daripada seminggu menerima suntikan vaksin. Sehubungan itu, Syahelmi menjelaskan vaksin bertujuan meningkatkan imunisasi dalam badan agar penularan jangkitan dapat dibendung. Disanakan seramai 1,572 warga emas dan berisiko tinggi akan menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech sepanjang minggu ini bagi fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Mereka merupakan sebahagian daripada keseluruhan 32,000 penerima vaksin yang disasarkan bagi daerah tersebut dalam fasa kedua. Daripada jumlah itu, 1,433 orang merupakan penerima vaksin dos pertama, manakala selebihnya penerima dos kedua. Ia melibatkan 336 penerima setiap hari sehingga Khamis, manakala Jumaat ini 228 penerima. Demikian menurut Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi yang dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, tinjauan RTM di Dewan Masyarakat Sandakan mendapati pelaksanaan program imunisasi berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ditetapkan. Penerima vaksin perlu menjalani saringan pre-vaksinasi, pendaftaran dan persetujuan sebelum diberikan suntikan dan diletakkan di bawah pemerhatian. Seramai 70 anggota pelbagai agensi ditugaskan bagi menjayakan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan Sandakan, terdiri 59 anggota KKM, 4 anggota PDRM, 7 anggota Angkatan Pertahanan Awam serta 15 sukarelawan Kementerian Belia dan Sukan Sandakan. Keprihatinan rakyat diperlukan untuk tampil menderma darah bagi membantu 1,814 pesakit thalassemia major di Sabah. Presiden Persatuan Thalassemia Sabah, Francis Mujim berkata, pesakit thalassemia memerlukan darah setiap bulan untuk meneruskan kehidupan. Kita kena mencari darah untuk mereka, pesakit-pesakit ini, bagi meneruskan kehidupan mereka. Kerana kalau mereka kekurangan darah, ada beberapa sudah berjalan meninggalkan kita kerana puncanya adalah kekurangan darah. Beliau ditemui RTM sempena kempen derma darah di Kampung Kokol, Manggatal. Ia anjuran Persatuan Thalassemia Sabah, Unit Pembangunan Masyarakat N18 Inanam JPKK Kampung Kokol
Togung dan Sinagang, Persatuan Penderma Darah Sabah, PSSM Kota Kinabalu dan Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Queen Elizabeth II. Kempen derma darah berkenaan bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat setempat mengenai kepentingan menderma darah di samping memudahkan penduduk kampung menderma darah. Memudahkan mereka untuk datang dan untuk membantu kepada mereka-mereka yang memerlukan ini darah lah, seperti ini penyakit thalassemia yang sangat memerlukan bantuan darah. Ini kali ke-31. Kepada yang lebih memerlukan, orang akan dapat diselamatkan dengan darah, especially yang untuk yang penyakit thalassemia itu. Hari ini saya memberi, one day I will be receiving, Pak. So while I can give, I give. Ini yang kali ke-34 lah. Saya akan derma darah lah untuk pesakit ataupun yang memerlukan lah. Kaedah kutipan zakat fitrah di Sabah memudahkan para pembayar zakat sungguh pun dilaksana mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan Jabatan Kesihatan Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS. Kaunter kutipan zakat dibuka di Ibu Pejabat MUIS dan 5 pejabat cawangannya di seluruh Sabah selain kutipan zakat secara pandu lalu beroperasi mulai 8 pagi hingga 5 petang. Tinjauan RTM di Wisma MUIS Kota Kinabalu mendapati arahan SOP dipatuhi dengan baik. Ketika ditemui Amil JAHINS kaunter zakat di Wisma MUIS, Rendra Ahmad memberitahu Amil hanya ditempatkan di lokasi strategik yang dibenarkan pihak berkuasa selain perlu mengamalkan langkah pencegahan. Ini merupakan tahun kedua kaunter pembayaran zakat drive-thru yang berada di MUIS ni. Jadi kita sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa kita lah. Yang mana antaranya adalah macam kami Amil, kami dikenaki untuk memakai face mask dan kami pakai knee glove dan kita juga sediakan scan. Sementara itu umat Islam yang membayar berpuas hati dengan perkhidmatan kutipan zakat. Sebenarnya SOP memang kita sudah amalkan dari awal. Sebelum membayar zakat ni pun di masjid-masjid semua kita gunakan SOP. Jadi apa yang ada sekarang ni lebih memuaskan hatilah. Sekarang bayar zakat di Wisma MUIS senang, ada 10 kaunter, senang, ada lagi yang drive-thru pun ada. So senanglah. Berpuas hatilah dengan keadaan kita yang sekarang ni. Dengan keadaan kita tidak boleh sentuh orang dan saya datang pun kita scan MySejahtera, terus duduk, kita just bagi tahu bilangan tanggungan kita bayar dan baca doa. MUIS menetapkan kadar zakat fitrah RM7 untuk negeri Sabah. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini bersama saya, Konstantin Palawan. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Lela. Silakan, Nur Lela. Konstantin, terima kasih. Baiklah, sekarang kita ke perkembangan dari Selangor. Antara tumpuannya mengenai usaha memperkasa ekonomi golongan wanita B40. Sudah bersedia di sana Samsia Samsi. Silakan, Sam. Terima kasih Nulela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi memperkasa ekonomi golongan ibu tunggal, asnaf dan mualaf, Brigade Bakti Malaysia bersama NGO Selangor menganjurkan bengkel biskut raya. Menerusinya, 20 peserta terlibat mempelajari pembuatan 3 jenis biskut dalam usaha menjana pendapatan sepanjang bulan Ramadan ini. Yang ada hari ini. Bengkel yang berlangsung di Dewan Komuniti Taman Sri Andalas, Kelang itu mendapat tunjuk ajar Naib Presiden Hal Ehwal Wanita Brigade Bakti Malaysia sendiri, iaitu Rozana Abdul Rahman yang mempunyai pengalaman luas membuat biskut raya. Selain mempelajari cara membuat biskut, peserta turut diajar cara menyusun, melabel dan memasarkan biskut berkenaan. Perasaan pada hari ini sangat-sangat teruja apabila kami dibagi peluang untuk belajar buat biskut ni. Kerana kami yakin dengan adanya ilmu yang pada hari ini yang diberikan kepada kami boleh menjana pendapatan sebab ramai kawan yang memang suri rumah tangga, tak ada pendapatan tetap. So inilah peluang kami untuk. Menurut pengarah latihan Brigade Bakti Malaysia Wilayah Persekutuan, Zawia Abdul Syukur, peluang penganjuran bengkel seumpama ini juga sebagai persediaan untuk mereka menyambut Aidilfitri nanti.
Tugas Brigade Batin Malaysia untuk membantu para wanita terutamanya daripada golongan B40 dan juga golongan yang kurang bernasib baik, ya, misalnya dia OKU dan sebagainya, untuk menjanakan pendapatan di samping membangunkan potensi diri mereka. Mereka ada bakat untuk melakukan kerja-kerja begini, tetapi tidak ada wadah untuk mereka meluaskan kebolehan mereka itu. Jadi Brigade Batin Malaysia membangunkan potensi mereka di samping membina potensi mereka untuk menjanakan pendapatan. Bengkel tersebut telah dirasmikan Naib Pengerusi Perkim Cawangan Kelang, Datuk Roslan Mahmud. Dalam pada itu, Pengerusi 99 Kesan, Muhammad Ali Zakaria turut merancang untuk meneruskan bengkel kemahiran seumpama itu pada masa akan datang demi membantu golongan wanita menjana pendapatan. Nasib seorang ibu tunggal yang hidup serba kekurangan di sebuah rumah pusaka usang di Kampung Bukit Lancung, Shah Alam mendapat pembelaan. Ini kerana selain bantuan hari raya dan bulanan, Lembaga Zakat Selangor turut akan membina kediaman baru. Azizah Kiorjo, 55 tahun, mendiami rumah berkenaan sejak 40 tahun lalu dan kini hampir menyembah bumi serta dimakan anai-anai. Dia tinggal bersama 3 orang anaknya berusia antara 16 hingga 21 tahun. Azizah juga bergantung hidup dengan pendapatan anak yang bekerja kilang. Bila hujan lebat, habis semua. Kalau tempih habis, yang saya takut ni, atapnya terbang. Hari tu dah sekali dah terbang dah. Habis ini semua basah rumah. Anak-anak itu lantai apa semua habis. Lantai pun habis bocor-bocor. Bilik air semua belah berlubang-lubang. Sekarang ular masuk tu, saya takut betulnya. Apa ni? Berapa lama dah? Berapa lama dah? Dah dekat 40 tahun lah duduk sini. Duduk dalam keadaan macam ni? Keadaan macam ini, dengan rumah macam ini, ya Allah. Itulah saya harapkan dapat bantuan rumah pun jadilah buat rumah ni semua. Ini bukan perkara pertama, bukan kes yang pertama yang berlaku di negeri Selangor. Ini kes yang dah banyak kali kami jumpa pihak NGO dan kami sebagai Sekretariat Gabungan NGO datang untuk menjadi pemangkin antara rakyat yang susah ni dengan kerajaan, terutama kerajaan negeri Selangor untuk membantu. Lembaga Zakat Selangor LZS menyerahkan sumbangan zakat berjumlah RM255,000 kepada 6 buah hospital dan 5 pusat jagaan warga emas. Ketua Divisyen Operasi Agihan Asnaf LZS, Abdul Basit Hamid berkata, sumbangan bertujuan pelaksanaan aktiviti seperti latihan ibadah kepada pesakit, waris dan jururawat hospital serta aktiviti keagamaan di bawah program Hospital Mesra Ibadah. 6 hospital terlibat ialah Hospital Selayang, Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Hospital Ampang, Hospital Shah Alam, Hospital Sedang dan Hospital Sungai Buloh dengan masing-masing menerima sumbangan zakat RM10,000. Dengan sumbangan ini, kita ada jururawat-jururawat terlatih dan juga kemudahan disediakan supaya kemudahan itu diberi kepada pesakit dan jururawat boleh membimbing mereka bagaimanakah menunaikan ibadah dalam keadaan terbaring, terduduk, terlantar dan sebagainya. LZS turut melancarkan program Bakul Kasih Ramadan dengan mengedar 3,000 pek juadah berbuka puasa di 3 hospital terpilih sepanjang bulan ini, iaitu Hospital Selayang, Hospital Sedang dan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Sekian saja berita dari RTM Selangor, kembali kepada Nolela. Baik Sam, terima kasih. Baiklah saudara, untuk berita seterusnya kita kembali selepas ini.
yang mewakili negara untuk pertandingan antarabangsa dibenar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, pemberian vaksinasi tersebut atas kapasiti kepentingan negara. Dan kalau kita tengok amalan di negara-negara lain pun sama juga, ya. Saya tengok di New Zealand mereka telah membenarkan atlet-atlet mereka yang akan mewakili New Zealand di Tamasya Olimpik untuk mendapat vaksin awal atas sebab national significance. Kita di Malaysia pun mengamalkan pendekatan yang sama. Sebab itu baru-baru ni ada gambar-gambar atlet kita mendapat vaksin sebab mereka bukan hanya akan mewakili negara kita di Tamasya Olimpik tetapi ada yang masih lagi melalui fasa kelayakan. Menurutnya, kes beberapa pemain badminton negara yang dijangkiti COVID-19 selepas menyertai pertandingan di luar negara juga antara faktor keputusan itu dibuat. Sementara itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin mendahului senarai penerima suntikan vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 Kebangsaan Kementerian Belia dan Sukan di Putrajaya hari ini. Ia diikuti Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho dan Ketua Pasukan Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak serta 78 orang individu terdiri daripada pemain dan pegawai skuad bola sepak kebangsaan. Datuk Hamidin memberitahu ia sedikit sebanyak melegakan pemain dan pegawai FAM menjelang pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Emiriah Arab Bersatu UAE Jun depan. Semua perlu untuk mendapatkan vaksin ni. Jadi sudah tentu seperti pemain-pemain pegawai yang akan pergi ke luar negara akan lebih berada dalam keyakinan lebih tinggi bila ada vaksin. Tapi semua pihak perlu mendapatkan vaksin ni. Jadi saya kira elok untuk pasukan itu berdapat seperti macam mana Olimpian yang telah pun dapat pada seminggu 2 minggu lepas. Jadi saya kira good moral untuk pemain dengan pegawai. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada kementerian yang membantu mempercepat proses mendapatkan suntikan mengikut jadual yang ditetapkan. Skuad Harimau Malaya akan menerima suntikan dos kedua pada 10 Mei depan sebelum berlepas ke UAE pada 20 Mei kelak. Menggunakan resepi warisan hampir 60 tahun, dodol asli Sarawak air tangan Hamdiah Bujang bukan sahaja menjadi pilihan masyarakat setempat, malah penggemar dodol dari negara jiran Brunei. Untuk itu, kita ikuti laporan disediakan wartawan Catherine Igang. Sebaik menjejak kaki di lokasi Hamdiah menghasilkan dodol asli Sarawak di Kampung Pujut Tanjung Batu Miri, haruman bau dodol durian yang sedang dimasaknya benar-benar membuatkan kami terliur ingin merasakan dodol itu. Meskipun mempunyai mesin untuk mengadun dodol, namun kaedah tradisional seperti kacauan menggunakan kapelo tetap menjadi keutamaan beliau dengan bantuan saudara mara. Soal kualiti makanan, Hamdiah tidak pernah berkompromi. Bagi memenuhi permintaan dodol durian, Hamdiah sanggup mengeluarkan modal ribuan ringgit untuk membeli buah durian berkualiti tinggi sebelum menyejuk bekukan isinya. Kena barang tu susah bah malah. Bukannya senang, lelah bah. Lelah, makan masak. Kadang-kadang kata orang, kadangnya pandai rusak. Kalau si betul nya pandai rusak. Nyamuk betul-betul sukatannya. Tidak hairanlah dodol asli Sarawak buatan Hamdiah sering mendapat permintaan tinggi daripada pembeli di negara Brunei Darussalam sehingga ada yang sanggup turun ke Bandaraya Miri untuk mengambil dan memilih sendiri dodol buatannya khasnya menjelang musim perayaan. Lazimnya proses menggaul dodol ni mengambil masa anggaran 1 jam hingga 4 jam untuk menggaul adunan ni sehingga dia menjadi pekat dan bertukar warna kepada kecoklatan dengan api yang kecil. Selain dodol durian, Hamdiah turut menghasilkan dodol berperisa kentang,
kuini, kacang merah, kelapa, pisang, kacang hijau, labu kuning dan nangka. Jelasnya kebanyakan dodol dihasilkan telah habis ditempah sebulan sebelum tibanya bulan Ramadan. Berikutan dodol merupakan satu hidangan yang diminati dalam kalangan masyarakat kini selain dijual di bazar Ramadan. Beliau tidak menafikan ekoran pandemik COVID-19 perniagaannya turut terjejas. Ada maksud dah. Kuranglah. Si keadaan sebelum COVID tu andanglah. Ya. Amat COVID tu ada kuranglah. Bagi memastikan kesinambungan legasi pembuatan dodol asli Sarawak, Hamdiah menurunkan resepi dodol yang berusia hampir 60 tahun kepada anak angkat beliau. Beliau berharap legasi ini dapat diteruskan untuk memenuhi permintaan penggemar dodol asli Sarawak dari Miri. Catherine Igang, RTM. Baiklah saudara, berita wilayah 19 April 2021 berakhir di sini. Terus patuhi SOP pencegahan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Nurlela Muhammad Nur, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum dan salam hormat.